好，谢谢我朋友的赞美之言， Saya berterima kasih atas pujian yang diberikan oleh teman saya. 真是不配。 Saya tidak layak dipuji sedemikian. 你们快乐吗？ Apakah saudara-saudari bersuka cita? 没什么反应哈。 Tidak ada jawaban seperti itu. 我非常快乐，因为我的孙子在10月1号出生了。 Saya sangat bersuka cita karena cucu saya lahir tanggal 1 Oktober. 如果说新人类们不去就看，我觉得你没什么反应哈。如果说弟兄姐妹你们有反应，再我说一遍，新人类们，赞美神。 Jika saya menyebut saudara-saudari dengan saudara-saudari, tentu kita akan gembira. Tapi kalau saya menyebut saudara-saudari dengan hai manusia baru, apakah yang menjadi respons Anda? 末世基督统管万有。 Pemerintahan Kristus atas segala bangsa pada akhir zaman. 我们3天的福音大会 Dalam konvensi selama 进入最后一天了。 beberapa hari ini sampai kepada hari terakhir. 我们深信上帝天父在基督里这几天不断的把天上各种各样的属灵福气倾倒给我们。 Saya yakin dalam beberapa hari ini Tuhan telah mencurahkan berbagai macam berkat surgawi kepada kita semua. 通过诗歌、祷告、颂赞，借着每一个讲员、每一个工作人员的热忱的释放， Melalui pujian, doa-doa, serta lagu-lagu dan setiap orang dan juga setiap berita yang diberitakan dari mimbar. 借着彼此的相交，我们已经丰丰富富的经历了 Serta 上帝的同在。 Serta juga kesempatan 阿门。 bersama-sama kita berkumpul ini semua adalah 在 penyertaan 昨天的 Tuhan. 音乐会上，当在演奏门德尔交响曲的时候，合唱非常的精彩，对吗？ Kita melihat bahwa kemarin di konser paduan suara telah memberikan pujian yang sangat indah, bukan? 你可能注意到里面的诗篇的内容，哈利路亚，对吧？ Dalam karya Mendelssohn kita mungkin melihat ada bagian-bagian seperti haleluya. 点点头，不然我不知道你们是不是听懂了。 Apakah saudara sungguh 有没 mendengar? 有人注意到以佛所说也在里面？ Apakah saudara memperhatikan ada dua bagian 穿 Efesus 戴 yang 金 ada 装， juga, 包括在光明中行。 yaitu perlengkapan senjata. 感谢主哈，你们是懂圣经的。 Puji Tuhan, kalian sungguh sadar akan lirik-lirik lagu tersebut. 如果说以佛所书1到3章宣告上帝在基督里崇高的永恒旨意， Jika kita melihat Efesus pasal 1 sampai 3 adalah bagaimana Paulus menceritakan kedaulatan Kristus yang kekal. 这个旨意就像天上地下万有在日期满足的时候，在基督里同归于一。 Serta kehendak Allah di dalam Kristus, yaitu pada akhirnya nanti ketika waktu telah genap, semua yang ada akan bersatu di dalam Kristus. 那么圣灵的大能大力使基督从死里复活，让他升到至高者的右边掌权。 Maka melalui kuasa Roh Kudus, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati dan naik ke atas surga, lalu memerintah atas segala bangsa. 我们的神人耶稣已经得了超过天上地下所有的权柄， Sehingga 今 demikian, 世和来世的都超过了。 Tuhan kita Yesus Kristus telah mendapatkan seluruh kuasa, baik yang dari dahulu sampai sekarang di atas bumi ataupun juga di atas langit. 这意味着什么呢？ Apa arti hal ini? 他不仅决定性的击败了天上一切属灵的执政的掌权的， Ya bukan hanya saja telah mengalahkan segala penguasa langit dan juga penguasa pemerintah di dunia, 表明上帝的儿子在天上开始了统一新创造的一个过程，或者说他统一了天。 ini berarti bahwa anak Allah Yesus Kristus telah berkuasa sepenuhnya di langit. 与此同时，这位在天的基督做了教会的元首，开始了地上的新创造、新人类，就是你我。 Bukan hanya demikian, selain berkuasa di langit, Yesus Kristus juga berkuasa di dunia, yaitu dengan membangun kerajaannya, membangun gereja, yaitu kita semua. 基于十字架的献祭，拆毁了隔断人与神的垂直的墙，也切割了，也联合了人类的群体。 Kristus bukan hanya saja telah merobohkan tembok vertikal yang menghalangi manusia dengan Allah, tetapi juga tembok horizontal yang menghalangi manusia yang lain. 特别是犹太人和外邦人， Terutamanya tembok horizontal yang 也在基督里归一了。 menghalangi antara orang Yahudi dan non-Yahudi karena 这个 semua 我把它 bersatu. 称为统一了地。 Ini yang disebut sebagai Kristus juga berkuasa dan Yo, memerintah Mama. di bumi. 用中文来说呢，通俗来说呢，上帝在基督里真的得了天下。 Maka dari itu kita dapat bilang bahwa Yesus sungguh-sungguh telah bertahta di langit dan juga di bumi. 为此，无论你是印尼人、中国人、美国人、澳洲人、马来西亚人、菲律宾人、日本人、泰国人， Maka dari itu tidak peduli saudara adalah orang Indonesia, orang Tionghoa, orang Amerika, orang Thailand, atau orang lainnya. 你借着信心就跟复活的主联合，已经坐在天上了。 Siapapun kita, melalui iman kita telah bersatu dengan Kristus yang ada di surga. 当然，包括目前在肉身监狱中没有自由的人，
Tentu ini juga termasuk saudara-saudari kita yang berada di dalam penjara, mereka yang terkekang dan tidak bebas. 大家看到这个长长的代祷名单了吗？ Apakah saudara telah melihat daftar doa yang begitu panjang ini? 26位判刑，39位尚未执行的牧者弟兄姐妹， Di sini ada 26 orang yang telah divonis dan 39 orang yang belum divonis sampai sekarang. 这是不完全的名单。 Ini adalah daftar nama yang tidak lengkap. 但是感恩的是，他跟我们一同在灵魂的深处，在属灵角度来说，坐在天上。 Tapi kita tetap bersyukur karena dalam rohani kita bersama-sama di dalam roh dan kebenaran kita bersatu 我 dengan 们在 mereka. 基督里，在圣灵中连接，成为一个国度，都成了神家里的人。 Kita semua telah bersama-sama di dalam Kristus menjadi anggota keluarga Allah. 我接下来的牧师会特别讲家庭、职场， Dan berikutnya saya akan lebih dalam lagi untuk membahas 这一 tentang 切都是上帝设立基督，为了教会的益处来统治万国万民。 hidup kita baik dalam keluarga dan dalam sosial, dan ini semua adalah pekerjaan yang Kristus genapi bagi semua orang yang percaya. 最后好让基督丰满的身体，就是教会来充满万有， Sampai- 就是教会要跟他一同统治万有。 Sampai tubuh Kristus, yaitu adalah gereja, memenuhi dunia ini dan bersama-sama dengan Kristus memerintah. 到那个时候，新创造就完成了。 Sampai pada saat itu ciptaan baru akan genap. 在那个时候，就像 Andrew 可泰说的，上帝在基督里真正的统一了天上和地下，一切都跟他同归于一了。 Sampai saat itu sama seperti yang disampaikan oleh pendeta Andrew Katai tadi, yaitu semuanya, baik itu yang di langit ataupun di bumi, akan bersatu di dalam Kristus menjadi satu. 我们是带着这样的愿景进入福音这个以弗所书的第二部分4到6章的。 Dengan visi yang demikian, kita akan melihat bagian kedua dari Efesus, yaitu Efesus pasal 4 sampai 6. 他说这个新的创造如何在地上展现出来呢？ Yaitu bagian 3 pasal yang menyatakan bagaimana ciptaan baru menyatakan hal ini di dunia. 保罗一开始就呼召新的人类，就是那些已经在耶稣基督里联合起来的外邦人和犹太人。 Paulus memulai bagian ini dengan memanggil mereka yang sungguh ada di berbagian, yaitu baik itu yang Yahudi ataupun non-Yahudi. 劝勉我们这些末世的教会、上帝的儿女，在这个现今悖逆弯曲的时代里， Dengan demikian, beliau memanggil dan menasihati kita semua gereja yang hidup di dalam zaman yang bengkok dan rusak ini. 无论在什么样的一个境况中，都要活出应该给这个崇高的使命和这个呼召相配的生命和生活。 Tidak peduli berada dalam situasi sesulit apapun ataupun serusak apapun, kita dinasihatkan untuk menghidupi hidup yang berpadanan dengan panggilan itu. 这是为什么 Michael O 昨天特别谈论新人类教会，耶稣基督的身体在地上。 Inilah mengapa kemarin malam pendeta Michael O berfokus dalam hal tubuh Kristus, yaitu gereja. 因为上帝配得一切的荣耀颂赞，所以教会新人类的代表就要行出一切配得他的呼召。 Karena Allah layak untuk menerima segala hormat pujian, maka dari itu kita sebagai ciptaan baru, sebagai gereja, kita juga patut untuk menghidupi kehidupan yang memang layak diterimanya. 大会的经文给我的是最长的， Di konvensi ini saya pribadi mendapat bagian perikop yang paling 由于 panjang. 时间的关系，我只能讲到5章的2节。 Karena keterbatasan waktu, saya hanya dapat berbicara sampai 我这样做是有理由的， pasal 5 ayat kedua, dan tentu ada alasan yang 因为 baik. 唐牧师给他10节经文，我有30节的经文，比他多3倍，他都没讲完，所以我讲不完是应该原谅的。 Karena Patong hanya mendapat 10 ayat tapi tidak selesai, dan saya pribadi dapat 30 ayat, maka kalau saya tidak selesai itu adalah hal yang lazim. 再说刚刚借着王一牧师的视频，把后面的一部分已经讲的，你们也应该有所领受。 Dan juga dari video yang singkat mengenai pendeta Wangi tadi, sebenarnya juga telah mencakup bagian belakang dari surat Efesus. 我们这一讲要具体的把一个新的生命要放在一个具体的生活领域中，来看看我们这些旧的人类怎么变成新的人类的。 Maka dari itu sesi ini akan berfokus pada kita sebagai manusia baru, ciptaan yang baru, bagaimana melewati sebuah proses yang berubah dari manusia yang lama dan bagaimana ditempatkan dalam 每一次的蜕变过程都要跟属天的能力连接，才能够有改变。 Dengan demikian bagaimana kita akan bersatu dengan Kristus yang ada di surga dan bagaimana kita hidup di dunia ini. 经常弟兄姐妹问我，陈牧师啊，你总说我们这些末后时代的人，在基督里的人已经成为新创造一部分。 Saudara seringkali bertanya kepada saya, Bapak Pendeta, kita semua telah menjadi ciptaan yang baru, telah masuk ke dalam hidup yang baru. 那这个有了复活新生命的人，究竟在具体生活里怎么活呢？ Maka kita sebagai manusia yang baru, ciptaan yang baru, bagaimana caranya menghidupi hidup 在 yang 人际 baru? 关系中怎么样呢？ Bagaimana kita menghidupi hubungan dengan sesama? 怎么展现我是个异类？ Bagaimana saya 就这意思哈。 menunjukkan saya adalah orang yang benar? 我在言举行为上呢，都能够反映在新创造中。 Bagaimana kita dalam tutur kata dan perilaku menyatakan hal ini? 我不知道这是不是您的疑惑。
Saya 犹 tidak 惑、 tahu 犹豫。 apakah saudara mempunyai kebingungan juga dalam hal ini. 我给你一个情景， Izinkan saya memberi sebuah contoh. 当你的妻子对你说：“哎，你刚刚在超市怎么对人发火？好像跟你在教会中对待人不一样啊。” Ketika istri Anda berkata kepada Anda, tadi di supermarket kenapa kamu memarahi petugas sana? Kalau saya lihat kamu di gereja begitu baik, begitu ramah. 请你先别马上辩解， Saudara jangan begitu cepat untuk mau membela diri. 先想想你是谁。 Coba pikirkan kembali status Anda. 你已经是新造的人了， Saudara adalah manusia ciptaan baru. 你在目前的不同情境中活得不一样，恰恰表明以弗所书一开始那些经文。 Bila kita menunjukkan diri yang berbeda di situasi yang berbeda, ini justru menunjukkan apa yang disampaikan dalam surat Efesus. 上帝在那个时刻里呼召你行事为人，要与蒙的恩相称。 Ketika Allah memanggil kita, Allah mau agar hidup kita sebagai orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. 今天上帝要对我们在座的每一位弟兄姐妹、牧者们说：新人类们， Pada hari ini sama juga Allah memanggil kita ke tempat ini dan ingin 展现 memberitahu 新 kita. 的方式活吧。 Hai manusia baru, hiduplah hidup yang baru. 你跟基督里联合归一了， Kalian telah dipersatukan di dalam Kristus. 活在他恩慈良善的王权里。 Patutlah kalian hidup di dalam kuasanya pemerintahannya yang penuh dengan cinta, kasih, dan kebijaksanaan. 我今天只有2点， Hari ini saya hanya punya 2 dua 个 poin. 层次，从里到外 Yaitu 思考我们人生的主题。 Dua aspek dari dalam diri kita dan dari luar diri kita untuk memikirkan tema ini. 这个新人类的新生命是什么？ Apa yang dimaksud dengan hidup baru dari ciptaan baru ini? 这个新人类的新活法是什么？ Ya, atau yang bisa dibilang gaya hidup baru dari kemanusiaan yang baru. 我们可以说，新生命呢是脱弃旧人，穿上新人。这个里面的人，在4章的17到24。 Dari pasal 4 ayat 17 sampai 24 kita tahu di sini yang dimaksud adalah menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru. 还有一个是新活法， Dan juga gaya hidup yang baru. 要除掉旧的恶习， Yaitu untuk membuang kebiasaan yang lama 塑造新的生活方式。 dan membangun gaya hidup yang baru. 4章的25一直到5章的2节， Ini adalah pasal 4 ayat 25 sampai pasal 5我们先来 ayat. 看新生命。 Mari kita pertama lihat dulu hidup yang baru. 这段经文中一个关键的隐喻就是脱下和穿上，我们非常熟悉。 Di perikop ini ada dua kata kerja yang penting yang kita sangat kenal, yaitu menanggalkan dan mengenakan. 要脱下的旧人，当然是指在亚当里已经堕落的旧创造、旧人类。 Menanggalkan manusia lama itu berarti menanggalkan Adam yang adalah perwakilan manusia lama. 要穿上的新人，就是末后的亚当，基督里的新创造、新人类。 Lalu mengenakan yang baru berarti Kristus yang adalah Adam yang kedua yang menjadi manusia perwakilan untuk manusia yang baru, ciptaan baru. 若想有这个改变，让我们一起回顾我们的旧人 Maka bila kita ingin mengerti perubahan ini, 怎么变坏的过程。 mari kita melihat manusia lama kita masing-masing. 我要让大家思想怎么破除这个旧人，解读我们的旧人，这个死人跟上帝隔绝的人。 Saya ingin kita merenung kembali bagaimana kita sebelumnya adalah manusia-manusia lama yang sungguh terpisah dengan Allah. 你跟着我看17节，我来念经文。 Mari kita melihat ayat 17, saya membacakannya. 所以我这样说，且在主里郑重地说，你们行事为人，不要再像外邦人存虚妄的心而活。 Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. 保罗在这里大声疾呼，对教会说：不要按照过去外邦人就是不信之人的方式活。 Paulus seakan-akan sedang berkata dengan jemaat, jangan kalian sama lagi hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. 那是你们跟上帝和好之前的方式。 Itu adalah gaya hidup sebelum kalian mengenal dan berdamai dengan Allah. 注意，使徒怎么描写你我归主之前的情形？ Mari kita melihat bagaimana Rasul Paulus mendeskripsikan hidup kita yang sebelumnya. 他说：存虚妄之心是被偶像敬拜控制下的一种生活方式。 Yaitu hidup dengan pikiran yang sia-sia yang telah terbelenggu oleh kuasa ilahi 18、 lain. 19节就解释这件事儿。 Lalu di ayat 18-19 memberi penjelasan lebih lanjut. 他们心底愚昧，因自己无知，心里刚硬，而与上帝所赐的生命隔绝了。19节，既然他们已经麻木，就放纵情欲，贪婪的行各种各样污秽的事。 Ayat 18-19 dengan pengertian yang gelap, jauh dari hidup bersekutu dengan Allah karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. 他讲了救人的2种状态，一个就是这个虚妄的黑暗，导致他们麻木的良心之后产生的外在的放纵情欲。 Di sini Paulus mendeskripsikan ada dua macam, yaitu orang-orang tersebut dengan pengertian yang gelap telah menimbulkan akibat-akibat termasuk juga kebodohan serta kedegilan hati dan perbuatan
kecemaran. 我们怎么变坏了呢？因为有一个原因，无知，不认识上帝。 Maka mengapa kita dapat menjadi begitu rusak? Karena pengertian kita gelap. 导致昏暗和刚硬。 Dengan demikian hati kita degil dan kita menjadi bodoh. 你们有共鸣吗？ Apakah saudara-saudari juga merasa demikian? 这是我们的过去， Ini adalah masa lampau kita. 变得非常的黑暗， Kita menjadi gelap. 是思想的聋子、瞎子。 Kita menjadi orang yang buta dan tuli dalam pikiran hati kita. 用刘牧师的话说，都在监狱里活着， Dan ini disebut juga oleh Pendeta Leo sebagai hidup dalam penjara. 很像罗马书1章的21节。 Serupa dengan Roma pasal 1 ayat 21. 他们的思想变为虚妄，无知的心昏暗了。 Mereka telah, dengan demikian hati pikiran mereka telah gelap. 所有的一切的恶行都跟这件事有关， Segala perbuatan buruk kita berhubungan dengan hal ini. 以至于我们说，原本的自然之光已经不足以让他们在理性层面理解、认识上帝的真理。 Itu berarti terang dari hal-hal yang umum tidak lagi sanggup untuk menerangi hati orang-orang berdosa 我 untuk 们曾经 sadar. 都是拒绝福音的人， Kita semua pada dahulunya adalah orang yang menolak Injil. 这种在真知识上对上帝的无知，就导致了解读自己成为瞎子和聋子， Kebodohan yang kita miliki yang tidak sanggup mengenal Allah yang sejati, dengan demikian membuat kita menjadi orang-orang yang 产 buta 生 dan 一大 tuli. 堆的家庭社会问题。 Sehingga demikian menimbulkan banyak sekali masalah dalam keluarga dan sosial. 其次，更严重的是，这里说到与上帝赋予的生命隔绝以后的败坏状态。 Dan bukan hanya itu, di sini ditekankan juga ini adalah situasi yang diakibatkan oleh karena jauh dari hidup persekutuan 救 dengan Allah. 人、外邦人、不信的人，不仅是理智的问题、知识的问题， Manusia yang lama, orang-orang kafir bukan hanya saja mempunyai masalah secara rasio. 更糟的是他们的生命与生命的主上帝隔绝了。 Yang lebih gawat lagi adalah hidup mereka telah terputus dengan persekutuan dengan Allah. 记得第2章以弗所书说我们是死人，对不对？ Kita melihat di pasal 2 Efesus dikatakan bahwa kita awalnya adalah mati. 这种属灵的死人，死在自己的罪过和过犯中。 Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. 三座大山压着他们，对吧？ Ada 3 hal yang mengekang kita, 今世的风俗、空中的掌权的邪灵，还有自己的私欲。 yaitu jalan dunia ini, penguasa kerajaan angkasa, dan hawa nafsu diri sendiri. 所以他这里保罗就继续展开说，他们跟永生的上帝没有生命的关系， Paulus menekankan lagi, orang-orang seperti itu tidak ada hubungan kehidupan dengan Allah. 是僵尸。 Mereka bisa dibilang seperti zombie. 啊，你们从来不会这么看自己，但是按照圣经的话，其实我们灵魂是死的，是僵尸，行尸走肉。 Kita tidak pernah menganggap diri kita sebagai mayat hidup, tetapi itulah yang dikatakan oleh Alkitab. 注意他这里给的理由，因为无知与上帝所赐的生命隔绝。 Di sini sebabnya adalah karena kebodohan yang ada dan karena kedegilan hati, maka jauh dari hidup 熟 persekutuan. 悉希伯来圣经思想人都知道，这里无知是指不认识上帝， Dan 不仅是一个理性上的不知道， kita tahu bahwa melalui ajaran dari surat Ibrani, yang dimaksud di sini dengan bodoh 而 bukan 是在 hanya 关系上跟他破裂了， bodoh di sini bukan hanya bodoh secara rasio. 像一个大树的上面一个树枝被割下来，它跟这个大树连开了。 Bodoh di sini berarti kita telah jauh dari hidup persekutuan, kita telah putus seperti ranting putus dari pohon. 所以我们的过去是在思想、行动、情感上是全方位的拒绝上帝的主权。 Maka manusia lama kita, baik pikiran kita, emosi kita, dan keberadaan kita semuanya menolak keberadaan Allah. 我们是对造物主作为被造的人一个反叛， Kita sebagai ciptaan, kita justru menolak dan tidak mau menerima pencipta kita. 看不见上帝对世界的掌管的能力。 Kita melawan dan kita tidak melihat kuasa Allah. 特别是耶稣基督在天上掌权，对我们很多人来说是一个玄乎的事情。 Bahkan banyak dari antara kita yang merasa pemerintahan Kristus di surga tidak ada hubungannya dengan kita. 我记得在18年成都的时候，那个警察要让我出境的时候，他想让我跟他们合作。 Saya ingat pada tahun 2018 saya pernah dihampiri oleh pihak kepolisian dan mereka meminta saya bekerja sama dengan mereka. 他们的市局的领导都在那儿， Pada saat itu juga ada pemimpin-pemimpin yang 我 lain. 就告诉他们，我说现在上帝也在场，我没办法跟你们合作。 Lalu saya berkata, Tuhan ada di tempat ini, saya tidak dapat 他 bekerja 马 sama 上就 dengan 说上 Tuhan. 帝在哪儿？ Lalu mereka bertanya, di mana Tuhan? 这个现实是我们过去看不见的。 Hal ini, kenyataan ini tidak dapat dilihat di masa lalu. 上帝的儿子已经统管万有的这个现实是他们看不见的。 Yaitu mereka tidak dapat melihat fakta bahwa anak Allah Kristus telah bertahta. 但是这里更重要的是，他们体会不到上帝圣灵赐给他的新生命， Tapi bukan hanya itu, mereka juga tidak 这个 dapat 上帝的同在。对不起， mereka tidak dapat melihat dan tidak dapat mengalami keberadaan Allah serta hidup baru yang dilahirkan oleh 让 Roh 我 Kudus. 举一个例子，我在北美的经历。 Mari saya akan memberi contoh lagi satu, yaitu pengalaman saya di 我 Amerika 做了 Utara. 几年的宣教士，回到中国，18年回去，我发现美国变了。 Setelah saya menjadi misionaris, saya kembali ke Tiongkok.
经常 Lalu 听到年轻人这样说：“ Saya- 我是一个男人，困在女人的身体里面。 setelah itu saya pergi ke Amerika dan saya mendengar banyak orang berkata, saya adalah seorang wanita yang terperangkap di dalam tubuh seorang ”你 pria. 们吃惊，你们摇头，对不对？ Kita sering mendengar, kalau kita mendengar kalimat ini adalah kalimat yang sangat 这句 konyol, 话 bukan? 在我的家乡，现在的美国已经成为家常便饭了。 Tapi kalimat ini sekarang telah menjadi hal yang sangat lumrah di 究竟 Amerika. 发生了什么， Apa sebenarnya terjadi di baliknya? 让这种疯话变成了习以为常？ Sehingga fenomena seperti ini menjadi begitu umum. Carl Truman 这个历史学家写了一本书，帮大家理解。他说：“陌生的新世界 （Strange New World）。 Carl Truman, seorang ahli sejarah, dia menulis sebuah buku yang berjudul Yes, Strange New World。 Strange New World. 他解析西方世界怎么样经过200年的途径变成今天这样。 Yaitu dia menjelaskan bagaimana negara barat setelah kurun waktu 200 sekian tahun berubah menjadi apa yang 研 ada 究了很多 sekarang. 哲学家，从卢梭、尼采、马克思、达尔文、弗洛伊德，还有现在的新左派。 Dan dia mengutip banyak pelajar termasuk dari Rousseau, Nietzsche, Karl Marx, Darwin, dan sebagainya. 他们在宗教领域、在思想领域、在人的身份认定上的影响。 Dan mereka juga menulis bagaimana perubahan yang sungguh terjadi pada manusia dalam berbagai 他讲 bidang. 了一个3部曲： Lalu dia menulis ada 3 tahap. 人类怎么变成自我中心的。第一步， Pertama, manusia berfokus pada diri 这个 sendiri. 自我最后又怎么性化，以你的性取向为中心的？ Dan bagaimana diri ini, self ini dipengaruhi oleh jenis kelamin. 这个以自己的性为中心的怎么被政治化的？ Dan demikian berfokus pada kelamin diri sendiri dan demikian berikutnya juga dipolitisasi. 他说，这个思想的源头应该在法国大革命的这个思想之父卢梭里面可以找到。 Dan dia berkata bahwa hal ini dapat ditelusuri sampai kepada Rousseau yang adalah 卢 filsuf 梭是第 dari 一个人把 Prancis. 客观的世界转向内部，寻找在内部里面的道德和人生意义的。 Rousseau adalah pelajar pertama yang telah melihat sudut pandang berubah dari dunia yang objektif masuk ke dalam hati manusia. 这个人就不再是一个自我创造的过程了， Dan ini maka dari 这是 itu 他们的新创造。 ini adalah ciptaan baru menurut pandangan 你可以 orang 说是 dunia. 现代人的崛起，现代人以感觉为最高的权威。 Yaitu yang bisa disebut oleh kebangunan manusia modern 我 yang 今天的不快乐，因为是我的性别取向改变了。 manusia modern berfokus memfokuskan segala hal pada perasaan diri sendiri. Misalnya saya tidak bahagia karena jenis kelamin saya salah. 这个从现代自我到性化的自我，然后再到政治化的自我， Yaitu ini adalah dari modern self lalu berubah menjadi self yang berfokus pada jenis kelamin sampai kepada self yang berfokus pada politik. 再到男女不分的这个现实中狂奔的西方。 Lalu kemudian negara barat dengan demikian terus-menerus berjalan sampai kepada perbedaan antara pria dan wanita pun juga tidak jelas. 有一个很大的辅助工具就是科技。 Dan hal yang mendukung proses ini berlangsung 如果 adalah 没有药物， teknologi. 没有这些这样的人是变性人是没法活的。 Jika tidak ada teknologi yang memadai, orang-orang yang berubah kelamin tidak dapat 让 berubah 我来 kelamin. 描述他们怎么想的。 Mari saya mendeskripsikan apa yang menjadi pikiran 我们过去 mereka. 说，我们不光是自己命运的主人，这是我们唱共产主义宣言长大的人说的。 Kita semua sebagai orang-orang yang hidup dari pengaruh 往 partai 前最 komunis. 退一步说，我们不将受制于被造的本性的约束。 Kita semua di bawah pemerintahan komunis kita sebenarnya tidak mengakui adanya Tuhan dan kita juga tidak mengakui adanya otoritas yang lebih besar. 我们现在可以改写在我们生命里面被造的这个生物法则 DNA。 Dan dengan prinsip ini manusia sekarang bahkan sudah berani ingin berusaha mengubah prinsip-prinsip DNA di dalam tubuh 就 masing-masing. 被社会学家称为是一个 expressive individualism， 或者说表现性的个人主义。 Dan ini disebut juga sebagai individualis ekspresif oleh pelajar-pelajar kini. 我花这个篇幅是来讲，究竟邪恶在今天的表达，现代人的背叛版。 Contoh yang saya berikan ini justru untuk menyatakan bahwa betapa bahayanya perlawanan manusia zaman ini. 这种自我创造的可惜可悲。 Yaitu adalah hal yang menyedihkan 好， tentang 当我明白我们这种状态以后，救人的状态，我们要回到圣灵光照启示下，我们能够认识我们自己。 setelah kita melihat manusia lama kita, sekarang kita akan melihat bagaimana dengan terang Roh Kudus kita harus mengenal manusia baru. 认识新人，脱下旧人，穿上新人的过程。 Yaitu bagaimana kita menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru. 在这个20到24节里，特别强调一个学新人、学基督的过程。 Dari ayat 20 sampai 24,
Paulus menyatakan bagaimana kita belajar dari Kristus. 20节这样说：“但你们从基督学的不是这样。 Ayat 20, tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar 如果你 mengenal 们听过 Kristus. 他的道，领了他的教，因为真理就在耶稣里。 Karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dunia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. 你我如果是被圣灵重生光照的人，就跟渐渐过去的旧人、刚硬的人开始有极大的区别，有一个渐进的过程改变。 Orang yang telah lahir baru, yang telah mengenakan manusia baru, akan melewati proses yang perlahan-lahan berubah dari sebelumnya. 保罗这样描述我们：我们是学过基督其人的一群人。 Paulus berkata bahwa kita semua adalah orang-orang yang belajar mengenal Kristus. 解经家奥布兰他注意到，他说从这个基督学里头是一个以弗所书特用的用法。 Pelajar Alkitab O'Brien berkata, yang disebut sebagai belajar mengenal Kristus adalah 3 kata yang hanya dipakai di surat Efesus. 他并没有否认系统神学的基督的救赎， Dia bukannya menolak keselamatan yang Kristus nyatakan dan dapat kita 但 pelajari 是他 melalui 更进一步 teologi. 说要学耶稣其人，第二个亚当。 Tetapi di sini yang surat Efesus nyatakan adalah kita 耶 patut 稣本身 belajar, 是我们要学的， yaitu Kristus adalah 他 yang 的 patut 行 kita 事为 pelajari. 人，他的喜怒哀乐是我们要学的。 Gaya hidupnya, perasaannya perlu kita pelajari. 基督不光是我们宣讲的主题， Dan Kristus bukan hanya saja apa yang patut kita sampaikan kepada orang lain. 更是我们听到之人效法、跟随、领受的对象。 Kita semua sebagai orang-orang yang percaya juga patut mendengar dan 基督是 belajar 有 dari 位 Kristus. 格的。 Kristus sebagai mempunyai pribadi, 让我说的直白一点， maka dengan 当我 kata 们 lain, 接受耶稣基督的时候， ketika kita menerima Yesus Kristus, 不仅把他带入我们的生活圈子里， kita bukan hanya menerima Yesus masuk dalam hidup kita, 接受他的教导， kita menerima ajarannya, 也接受他的一个传统，就是学徒、门徒。 kita juga menerima tradisinya, yaitu menjadi muridnya. 这意味着学习基督，意味着我们爱上耶稣基督这个活生生的人， Maka menerima Yesus berarti kita sungguh-sungguh mengasihi dia yang 100% 接受他 manusia. 的教训， Kita 包 mener- 括顺服他的公义的法则， Kita menerima ajarannya dan juga taat, termasuk 回应 taat 他的呼召。 akan prinsipnya menerima panggilannya. 所以听过的道是指我们可能出信的时候的状态， Sehingga yang di sini dimaksud dengan mendengar tentang dia, 领受他的教是门训的过程，一生的过程。 itu juga tidak lepas dari menerima pengajaran dalam dia sepanjang hidup kita. 什么是门徒呢？怎么样带门徒呢？ Apa yang dimaksud sebagai murid? 我们在座的很多姐妹喜欢做菜，弟兄可能跟我一样喜欢打乒乓球。 Saya yakin di antara kita yang wanita mungkin suka memasak, yang pria mungkin suka seperti saya suka pingpong. 你烧菜的火候、佐料、材料，跟你妈教做川菜的时候是一样的。 Cara saudara memasak, cara saudara memakai bumbu itu pasti terpengaruh bagaimana ibu Anda memasak. 你想一想，同样的食材，川菜的做法和粤菜的做法就不一样。 Bahkan dengan bahan masakan yang sama, ditaruh di dapur rumah yang berbeda dapat menghasilkan makanan yang berbeda. 你们很多人在这里拉肚子，可能是吃了印尼的食物， Mungkin ada saudara-saudari di sini yang sampai sekarang masih diare karena tidak cocok dengan makanan 这是 Indonesia. 门训的艰难过程。 Ini adalah proses yang sulit bagi kita sebagai murid. 那打乒乓球里头有2种的握拍，一个叫直拍，一个叫横拍。 Dalam pingpong ada 2 macam, yaitu ada satu disebut pen holder, satu disebut handshaker. 那直拍的选手跟谁学啊？ Nah, yang disebut pen holder itu mereka belajar dari siapa? 跟直拍的人来学，跟王浩学。 Yaitu ya belajar dengan sesuai tradisi ajaran tersebut. 那横拍的人呢？欧洲打法全都是横拍， Tapi kalau cara belajar, cara 所 bermain 以 di 这是一个 Eropa, 传统， ini menunjukkan 2 tradisi bermain yang berbeda. 跟门训很相似的。你所有的动作跟你的师傅很像， Ini sangat 虽然 serupa 不完 dengan 全一样。 proses pemuritan yang memang adalah proses yang berbeda. 用唐牧师一个话说，我们基督徒的门徒呢，实际是加利利人耶稣基督的传承。 Memakai kalimat Patong, beliau berkata bahwa kita sebenarnya orang-orang Kristen adalah murid-murid Galilea, murid-murid Yesus secara langsung. 借着耶稣基督升天，圣灵降下以后，其他人对门徒的表现有一个评价。 Setelah Yesus naik dan mengutus Roh Kudus, dunia menilai murid-murid dengan penilaian 说这 berbeda. 些人是跟过耶稣的，他们的所思所行所想是从耶稣学来的。 Dunia berkata murid-murid, baik dari gaya hidup mereka, tutur kata mereka semuanya belajar dari Yesus. 所以使徒行传怎么形容这样的人呢？ Maka bagaimana kisah para 他们 rasul? 是成了搅乱天下的人，turn world upside down。 Kisah para rasul menyebut orang-orang ini sebagai orang-orang yang telah memutarbalikkan 我们大 firman. 会邀请的这个看见耶稣施工有一个工作坊， Dari kali ini, dari workshop nanti sore, kita telah mengundang perwakilan dari See Jesus. 他们门训的架构是这样的： Dari lembaga See Jesus ini, 核心是耶稣启人亚当； mereka menempatkan Yesus sebagai inti sari. 第二，耶稣基督的工作 Lalu 救赎；
Lalu ada di luarnya adalah pekerjaan 最外 Yesus. 面的圈借着圣灵的工作效法耶稣基督， Lalu yang ketiga di bagian paling luar adalah 每 strukturnya 天 yaitu 都是以耶稣基督同死， meneladani Yesus. 每 Dengan 天都是跟 demikian, 他小复活。 dengan demikian meneladani Yesus dan mengingat kebangkitan dan kuasa Yesus. 那接着我们下来看脱下旧人，心智更新，穿上新人这一部分。 Berikutnya mari kita melihat yang dimaksud dengan menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru. 如果基督徒的一个层面是学基督的话，对象是基督自己。接下来20到24节就是具体展开学基督的3个层面。 Berikutnya di dalam ayat 12-24 kita akan melihat bagaimana kita belajar dari 3 aspek mengenai Yesus. 我念22到24哈。你们要脱去从前的旧人，脱去旧我。这旧我是因的私欲渐渐迷惑而渐渐败坏的。你们要把自己的心智更新，并且穿上新我。这新我是照着上帝的形象造的，所以有公义、有真理的公义和有从真理来的公义和圣洁。 Ayat 22-24, kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. 这3个不定式：脱去自我，然后脱去旧我，心智更新，穿上新我。 Maka 3 ayat ini menyatakan 3 perintah, menanggalkan manusia lama, dibaharui dalam roh dan pikiran, mengenakan manusia baru. 从一个方面来，我们这些领受基督的人就接受了耶稣基督的福音的传统。 Kita semua yang telah percaya kepada Yesus, kita telah menerima tradisi Injil. 既然3个不定式是过去式，表明已经发生的事情，我们旧人跟新人已经断开了。 Kita melihat 3 kata kerja ini dicatat dalam past tense. Maka dari itu, ini adalah hal yang sudah pernah terjadi, yang sudah pernah, di mana kita telah melepas dari yang sebelumnya. 心灵复活、悔改重生，已经永久性的替代了耶稣基督。 Dengan demikian kita telah bertobat dan lahir baru dengan selama-lamanya mengenakan manusia baru. 在基督里不可逆转的事情发生了。 Yaitu ini adalah hal di dalam Kristus yang tidak dapat diputarbalikan lagi. 从另一个方面来看， Kalau kita lihat dari sudut pandang yang lain, 这3个定式仍然是一个持续性的命令， 3 kata kerja ini juga adalah 不断的 perintah. 呼召我们活出已经有的新生命，只是 Perintah yang terus-menerus berlangsung, yaitu untuk terus-menerus menghidupi hidup yang baru. 除去老我旧人跟我们藕断丝连的部分。 Yaitu untuk membuang bagian yang masih terus mengikat kita, manusia-manusia lama kita yang sebelumnya. 最关键的就是圣灵在我们里面的工作。 Dan kita harus melihat betapa pentingnya pekerjaan Roh Kudus dalam kita. 你们意识到，你们今天就在这个新的创造里，借着听道，借着圣灵的工作，现在就在做更新的工作。 Kita semua sebenarnya juga sekarang sedang berada di dalam pekerjaan Roh Kudus yang senantiasa berlangsung, di mana kita melalui firman Tuhan yang kita dengar, kita terus dibentuk mengejar 什么 manusia 是 baru. 脱下还是穿上呢？ Apa yang dimaksud dengan mengenakan dan menanggalkan? 跟我们每天换衣服、穿衣服有什么区别？ Apa bedanya dengan pemakaian baju kita setiap hari? 在旧约中就讲到以赛亚书，讲到披戴上帝，披戴上帝的公义。 Dalam perjanjian lama di kitab Yesaya dikatakan bahwa kita mengenakan Allah, mengenakan keadilan Allah. 以弗所书后面也讲到披戴全副的军装。 Lalu di bagian belakang Efesus juga dinyatakan mengenakan perlengkapan 那我们 senjata 要 Allah. 脱去的是什么？ Maka apa yang patut kita 穿上 tanggalkan? 的是什么？ Apa yang patut kita kenakan? 可能就是耶稣基督新人披戴， Mungkin itu 他自己。 dimaksud adalah mengenakan Yesus Kristus sendiri, 脱去旧人是亚当， yaitu menanggalkan Adam, 新人是基督。 mengenakan Yesus Kristus. 但是如果更仔细的看哥罗西书的平行经文， Tapi kalau 发 kita 现另一个是重点。 kita lihat ayat paralel di surat Kolose, kita 保 akan 罗这里 melihat 他思路里的不是想着旧约、旧创造和新约中的立约的代表亚当和基督， kita melihat yang Paulus tekankan di sini bukan adalah perwakilan manusia Adam dan Kristus. 他应该在强调2种创造里有2种的人性， Tapi yang ingin Paulus tekankan adalah 2 macam kemanusiaan, 旧的人类。 yaitu yang 和新人 lama, 类。 kemanusiaan yang lama dan kemanusiaan yang baru. 所以这个新人类是在基督里的复活里重造的。 Kemanusiaan yang baru itu ada di dalam Kristus yang telah lahir 所以我 baru. 们要按着上帝的新创造来塑造自己。 Maka dari itu kita patut dengan maksud Tuhan ciptaan baru kita menciptakan, kita mengejar hidup 因 yang 为到 baru. 24节就讲到了，照着上帝的形象式样造的这个新性情， Dan di ayat 24 dinyatakan kita 让你想起什么？ agar kita melihat menurut kehendak 遣 Allah. 词用语跟创世纪第1章是一样的， Dan kita melihat ini serupa 但是这 dengan 里是一个新的创造， kejadian yang juga adalah ciptaan. Di sini 是 juga adalah 从 ciptaan. 真理，就是基督那里来的公义和圣洁， Itu di dalam kebenaran dan kekudusan. 是从基督新的创造里的新人性。 Kita melihat Amen. ini adalah karya Kristus. Amin. 所以我们这样概括这个悔改重生之人在更新过程中的2个方向，就是脱下和穿上。 Maka dari itu saya simpulkan
di sini dua kata kerja yang penting, menanggalkan dan mengenakan. 用清教徒的话说，就治死旧人，活化新人。 Itu dengan bahasa kaum Puritan adalah untuk mematikan yang lama dan menghidupkan yang baru. 两者都是上帝恩典的新创作，成圣是圣灵内住，把我们带大的一个过程。 Yaitu ini adalah proses di mana ciptaan baru, di mana Roh Kudus bekerja di dalam yang melahir barukan dan juga membawa ke dalam 我们 pengudusan. 从属灵的婴孩长成儿童， Dari kita yang dari dahulunya bayi sampai 从孩童 bertumbuh, 长成青年人， dari anak-anak bertumbuh menjadi orang dewasa, 青年人变成成熟的人。 perlahan-lahan makin dewasa. 这种更新有两个方向： Ini adalah pembaruan yang 不 berdua arah, 断的治死旧的性情， yaitu makin lama makin mematikan 不 dosa 断的让新的性情活化显出来。 dan makin lama makin menghidupkan manusia yang 欧 baru. 文这样说，就治死旧我。 Owen berkata mengenai hal ini. 想象一下，杀宰牛羊的那个情景， Coba kita bayangkan pembunuhan 杀牲 ternak. 畜的时候就把它的活力、生命夺去，让它不再活跃。 Ketika kita membunuh ternak, kita sungguh-sungguh mengambil hidup dari dalamnya. 邪恶的本性、残余的罪，比作一个救我， Dan kita demikian melihat bahwa hidup kita yang lama termasuk kecemaran 把他 kita. 的能力、聪明才智、诡诈力量全都去掉。 Yaitu segala kuasa yang kita miliki untuk berbuat jahat 这是 semua 保 harus 罗所 dibuang. 说的治死他。 Ini yang Paulus maksud dengan mematikan yang lama. 那什么是活化的过程呢？ Apa yang dimaksud dengan penghidupan yang baru? 拉尔主教这样说，我用他的话来问你们： Rael berkata, saya akan juga menanyakan saudara dengan 请 kalimat 问弟 ini. 兄姐妹，你们是活人吗？ Apakah saudara-saudari kalian adalah orang yang hidup? 啊，不回答的都是死人。 Jika tidak jawab berarti kalian sudah mati. 那你就用你的成长来证明这件事， Bila Anda sungguh hidup, buktikanlah dengan proses pertumbuhan Anda. 让你里面的那个巨大的改变显明出来。 Tunjukkanlah perubahan yang ada dalam diri saudara. 你发的光要不断的显明在黑暗之处，越来越光明， Terang Anda harus makin lama makin terang di dalam dunia yang gelap ini. 直到你在地上最后的日子， Sampai waktu terakhir Anda di dunia ini. 让你的造物主，就是你的心造的方面，日益变得更加清晰。 Agar pencipta, terang dari pencipta kita sungguh dinyatakan makin lama makin jelas dalam hidup kita. 不要像那个纸钱或者硬币上，用久了以后就变得模糊不清了。 Jangan kita seperti uang yang kita pakai makin tidak jelas tulisan yang ada. 随着时间更加的发亮， Kita seharusnya makin hidup makin 让你的 terang. 王耶稣基督彰显在我们中间， Agar Rajamu Yesus 更加 Kristus 完整的显明。阿门。 makin jelas dinyatakan dalam hidup kita. Amin. 所以基督徒的一生本质上是脱去旧人，穿上新人的过程。 Maka dari itu hidup seorang Kristen pada dasarnya adalah menanggalkan 但 manusia 是接 lama, 下来 menanggalkan manusia 保 baru. 罗要讲很具体的除掉这些艰难的过程， Tapi berikutnya Paulus menjelaskan bagaimana proses ini sungguh tidak 旧 mudah. 的这个恶行一点一滴的塑造。 Bagaimana kebiasaan yang buruk perlahan-lahan dibuang. 这个塑造的过程在4章的25到55章的2节， Di sini ditulis prosesnya dalam pasal 4 ayat 25 sampai pasal 5 ayat 2. 这里处理很多的罪，但是有一个罪就是愤怒、虚假，导致在新人类中间的不和。 Dan di sini ditulis ada beberapa macam dosa yang menimbulkan perseteruan dalam manusia. 肢体之间的疏远。 Menimbulkan kejauhan antar tubuh 但是 Kristus. 保罗在这里改变的时候，他不断的提醒，在新的创造中，上帝给基督徒有一个巨大的资源。 Tapi Paulus terus menekankan bahwa dalam proses ini Allah terus memberikan berkat bagi manusia. 在这里开始讲的时候，他有一个对比，讲了旧的模式、谎言呐、等等这些，完了以后呢，就在在讲了不同的罪啊，胡说坏话呀、诽谤啊这些事情。 Paulus di sini juga menekankan ada berbagai macam dosa dan demikian juga ada kontras antara hidup lama dan hidup baru. 但是他马上在每一个罪行里面造成恶习之后，就指出一个新创造应该有的模式和样板， Tapi setelah 道德要求。 Paulus telah menyatakan hidup yang lama dengan berbagai macam dosa, Paulus juga menyampaikan ada gaya hidup yang baru yang patut kita 不 hidup. 仅如此，他进一步强调塑造新样式怎么使用上帝的能力。 Dan berikutnya Paulus juga menekankan bagaimana kita dalam proses ini bersandar dan memakai kuasa Allah. 让我这样说吧，除掉旧习，建造新的样式。 Dengan kata lain saya simpulkan yaitu menanggalkan membuang kebiasaan lama dan membangun 从 kebiasaan 一个 baru. 违背诫命的人到甘心顺服耶稣基督 Dari orang 律法的人。 yang sebelumnya jauh dari Tuhan tapi sekarang justru orang yang taat 我 akan 很 Tuhan. 快的讲这4点，我归纳了4点。 Saya telah menyimpulkan dalam 4 poin. 第一个是除掉谎言、坏话的旧习惯，塑造一个说实话、说好话的新方式。 Yang pertama adalah bagaimana kita membuang dusta dan berkata benar kepada yang lain. 你看25节讲到谎言，你们弃绝谎言，每个人和邻舍说诚实的话，因为我们是互为肢体的。 Ayat 25, buanglah dusta dan berkatalah benar karena kita adalah tubuh sesama anggota.
基于你是新人类，在每一个情形下脱下谎言吧。 Maka kita sebagai manusia yang baru patutlah kita membuang dusta yang 谎 ada. 言是违背第9条诫命，特别谈论人心类特质的时候，我们要说诚实话。 Dusta itu sebenarnya bertolak belakang dengan perintah ke-9 yaitu jangan berdusta. 然后第4章，昨天 Michael O 才谈到肢体要合一， Lalu kemarin Pendeta Michael O berkata bahwa kita sebagai tubuh patut bersatu. 你还记得他说了一个吗？他说让宣教士离开工厂的主要原因是什么？还记得吗？ Apakah saudara masih ingat sebab utama bagi misionaris untuk meninggalkan tempat 不是 tertentu? 钱，不是教育，是他们的人际关系冲突。 Bukan uang, bukan kedudukan, tetapi karena hubungan sesama yang 要 telah 极 rusak. 力保守圣灵赐下合而为一的心。 Maka patutnya kita terus-menerus memelihara kesatuan 谎 dari Roh 言、 Kudus. 闲话分离教会、分离家庭，甚至分离民族。 Dusta dan gosip semuanya sebenarnya merusak keluarga, merusak sesama, merusak gereja. 如果说众所周知，都知道中国大陆政府所有统计数字是严重夸大，要么严重缩小。 Kalau misalnya kita tahu bahwa pemerintah Tiongkok seringkali mengumumkan angka-angka yang tidak masuk akal, 但是我问教会，基 tetapi 督徒是否跟他们是一样的？ apakah kita mau serupa dengan pemerintah Tiongkok? 我们报告教会的人数、施工影响力的时候，我们是不是按照旧习性来夸大呢？ Apakah ketika kita melaporkan pekerjaan kita, kita terpengaruh oleh tradisi ini dan kita berdusta? 我在地先前几年工作，我们有这样的试探， Kita di dalam Third Millennium 我们把每个 Ministries, 数字都要放到 database 里， kita semuanya juga mempunyai godaan seperti ini untuk 求主 berdusta. 帮助我们塑造说实话实说的新样式， Tapi kiranya Tuhan yang membentuk gaya hidup kita yang baru untuk senantiasa jujur 这 apa 是被 adanya. 福音塑造的新生活。 Ini adalah gaya hidup yang dipengaruhi oleh Injil. 天父上帝从不说谎，魔鬼是说谎之父。 Allah kita tidak pernah berdusta, tetapi iblis justru adalah bapa dari segala 我们在 pendusta. 基督里得了他儿女身份的人，应该效法他的性情。 Kita sebagai anak-anak Allah sepatutnya kita belajar dari Kristus. 到了29节，又开始回到语言了。 Ayat ke-29 kita 一句 lihat 坏话不可出，只要随着需要说造就人的好话，让听见的人得益处。 Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih 跟前面 karunia. 的谎言真理对比的，这里是在讲坏话和好话， Maka di sini bukan lagi bicara tentang dusta, tapi berbicara tentang perkataan yang baik dan buruk. 是背后谗言呢，还是正面的爱心说诚实话？ Yaitu apakah mau mengucapkan kata-kata yang bersifat gosip atau kata-kata yang bersifat membangun. 大家记得诗篇怎么说吗？ Masihkah ingat perintah dari Mazmur? 弟兄和睦同居是何等的善，何等的美。 Betapa indahnya hubungan rukun antara saudara. 但我们基督徒彼此说对方坏话是非常多的，包括我自己。 Ketika kita orang Kristen 我有没有 termasuk, 共鸣者？ termasuk saya pribadi, 说别人坏话的举下手。 kita bisa berbicara Kan, buruk bukan, tentang ah. orang lain, bisa bergosip tentang orang lain, ini juga kebiasaan yang buruk. 为了对方的益处，还是 Tetapi 为了我自己说话痛快？ perkataan kita apakah untuk Oh, membangun tunggu. orang atau untuk menjatuhkan 这 orang? 对教会身体产生极大的伤害和不和。 Hal ini dapat menimbulkan pengaruh yang sangat buruk bagi gereja, bahkan 那 perpecahan. 这个问题怎么解决呢？ Maka bagaimana kita menyelesaikan masalah ini? 注意第30节， Ayat 不要使 30上帝的圣灵担忧，你们原来是受着他的印记，等候得赎的日子来到。 Ayat 30, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. 2章4章都说，透过圣灵建造一个合一的身体，落实上帝救赎的宏大计划，万有归一的计划。 Pasal 2 dan pasal keempat berfokus terus menyatakan bagaimana Roh Kudus yang menyatakan kuasa Allah dan juga 注意哈， mempersatukan kita. 不是同归于尽哈，是同归于一啊。 Kita lihat ya, ini mempersatukan kita dalam hidup, bukan mempersatukan kita dalam 自 maut. 我相残是要咬死的。 Tetapi kalau kita saling membunuh, tentu kita akan bersatu dalam maut. 真正属基督的人， Orang- 教会之间如果彼此纷争、彼此攻击的话， Orang yang sungguh-sungguh adalah milik Kristus, ketika menghadapi perpecahan atau 其实是跟那 pertikaian, 个旧的创造败坏的世界跟他为友了。 sebenarnya ini berarti kita masih belum lepas dari manusia lama kita. 所以保罗在这里开始引用以赛亚书，讲到以色列旷野的悖逆。 Maka Paulus di sini mengutip apa yang terjadi di Yesaya, yaitu di mana di sana ditulis tentang 在他们的怨言中使圣灵担忧， mereka yang waktu itu di padang gurun yang mendukakan Roh Kudus 警告我们这些新约的人，跟哥林多前书11章一样的， dan juga memberi nasihat sama seperti dengan 1 Korintus pasal 11. 你们已经蒙了救赎，各族跟上帝在十字架都和好了， Kalian semua sebagai orang yang telah selamat telah diperdamaikan di atas kayu salib dengan 有 Kristus. 圣灵住在你们中间，你们是末后的圣殿， Ada Roh Kudus yang tinggal di dalam kalian, kalian menjadi bait Allah di akhir zaman ini. 受了圣灵的首付款。 Demikian kalian telah menjadi 上帝 buah, 盖了一个章子， kalian telah dimeteraikan Roh Kudus. 我们属他。 Kita menjadi miliknya.
你可以体会到我们不同的讲员， Kita dapat mendengar dari 包 berbagai 括昨天 pembicara. 的这个英文的这个 panel，他们之间真的我感到有一种圣灵的工作，他们并不都是一样的人， Termasuk juga panel berbahasa 神 Inggris. 学上可能有差异， Meskipun mereka memiliki perbedaan dalam teologi, tapi mereka semua sebenarnya sama adalah orang-orang yang telah lahir baru dalam 他们 Kristus. 反映出一个圣灵的果子，就是 Richard Pratt 在第一天讲的时候讲到圣灵居住的一个结果。 Mereka telah menyatakan sebuah roh yang justru ditekankan oleh Profesor Richard Pratt, 圣灵住在我们中间的一件事，就是给我们制造和平。 yaitu adalah buah Roh Kudus yang salah satunya adalah damai 当 sejahtera. 然，我们今天还没有到家呢， Tentu kita 等 hari 待 ini 救赎的日子到来， kita masih belum menyampai hari di 死 mana 神没有办法达到完美的地步。 Kristus datang sehingga kita belum sempurna 但是 adanya. 你知道好消息是什么？ Tapi tahukah kita ada kabar 基 baik? 督已经升到天父的右边，为你我代求。 Kristus telah naik ke surga dan terus-menerus berdoa syafaat bagi kita. 圣灵在我们的中间做每一天更新的工作。 Roh Kudus dalam diri kita terus-menerus tiap hari memperbarui kita. 只要基督还没有回来，我们还没有离世， Sebelum Kristus datang dan 我 sebelum 们 kita 都在等 meninggal, 待那个救赎完成的时候。 kita tetap terus menanti 如果 genapnya. 如果上 hal 帝 itu. 自己的话语是清洁的，上帝自己是良善的，我们蒙赎的人就是被洁净的，就应该说话诚实良善。 Jika firman Tuhan adalah kudus dan baik adanya, maka kita yang mendengar firman Tuhan juga sepatutnya kudus dan baik adanya. 我们说的好话不是讨好人，是要制造一个和平， Kata-kata yang kita ucapkan bukan untuk menyenangkan hati orang, tapi untuk 这是被 mencipta 福 damai 音塑造 sejahtera. 的新文化。 Ini adalah budaya baru yang patut kita hidupi 我要再 karena 快一 budaya 点 Injil.。第二个是除掉怒气和苦毒的旧习性， Yang 成为一个战胜魔军的仁爱之君。 Yang kedua adalah untuk membuang segala amarah dan juga kepahitan untuk menjadi tentara Kristus yang menang dari 26、27， iblis. 即使生气也不要犯罪，不可含怒到日落，不可给魔鬼留地步。 Ayat 26, 27, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum pada amarahmu dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. 第一个人类的凶杀，就是因为嫉妒和怒气。 Kita tahu pembunuhan 哥哥杀 yang 了弟弟，对不对？该隐杀了亚伯， pembunuhan Kain itu terjadi justru karena kebencian. 人的愤怒给魔鬼有机会， Karena kebencian amarah ini telah 从愤怒发展到凶杀。 memberi kesempatan bagi iblis untuk bekerja. 多少家庭因为怒气导致夫妻反目？ Berapa banyak keluarga yang oleh karena amarah telah menimbulkan 多少教 perpecahan? 会因为同工彼此分歧生气，然后分道扬镳， Berapa banyak gereja yang telah pecah oleh karena amarah 让 juga. 基督的名羞辱？ Dan bahkan Kristus juga menjadi sedih akan hal 什 ini. 么是胜过魔鬼的力量？ Apa yang dimaksud dengan menang dari 你 jangan 说 memberi 过， kesempatan pada 升到 iblis? 高天之处，他已经击败了空中掌权者。 Kita harus tahu Kristus telah naik itu berarti dia telah mengalahkan 我们受 penguasa 逼迫的教 angkasa. 会都以为我们在地上， Dan kita semua yang di 他 dunia 在上 ini, 面，空军总是容易打陆军的，对吗？ kita selalu mengira bahwa kita memang selalu di bawah awasan penguasa 但是 angkasa. 如果我们跟基督坐在上面，我们是有制空权的人。 Tapi kita bukan hanya saja ada di dunia, kita 懂这个吗？ juga bersama-sama Kristus ada di langit. 我们可以披戴这些全副的军装，跟恶者交战，也跟我们心中的罪交战。 Kita dapat mengenakan perlengkapan senjata surgawi sehingga kita bukan hanya saja melawan penguasa angkasa, tapi juga melawan kuasa dalam diri kita. 到了31到33，再次提到愤怒、恼恨心里的苦毒。 Ayat 31 sampai 33 sekali lagi diucapkan tentang amarah dan kepahitan. 这些苦毒中，保罗要求说，基督徒要塑造一种跟旧样式相反的生活， Di sini Paulus menyatakan bahwa kita patut menghidupi gaya hidup yang sepenuhnya berbeda, 以仁慈相待， 也存慈爱的心，彼此饶恕，怜悯的心。 yaitu ramah terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. 怎么相爱呢？ Bagaimana caranya kita saling mengasihi dan 注意， mengampuni? 保罗在这里又再次提到福音的能力，塑造群体爱心、彼此饶恕、怜悯的心，怎么来的呢？ Bagaimana caranya? Kita lihat Paulus bagaimana menyampaikan pesan-pesan ini di tempat ini. 你们可以跟我一块儿说吗？正如上帝在基督里饶恕了你们。 Yaitu sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. 感谢主。 Puji 所以彼得 Tuhan. 曾经问耶稣：“我饶恕我的弟兄7次够不够？” Petrus pernah bertanya, berapa kali saya harus mengampuni saudara Yesus saya? 怎么回答的？ 7 kalikah? 70个7， Yesus berkata 就是在 70. 基督里有一个完全的饶恕，现在的、将来和过去的罪都饶恕了。 Kristus telah mengampuni dosa kita yang dulu, sekarang ataupun yang akan datang. 这难道不是我们每周重复的主导文里讲到的祷告吗？ Bukankah ini isi doa Bapa kami yang terus kita ucapkan setiap minggu? 若是的话， Bila sungguh demikian, 就因着上帝在基督里的大爱和赦免，重新塑造我们这些人，成为仁爱饶恕的军队。 dengan kasih dan belas kasihan dari Tuhan,
kepada kita semua di dalam Kristus, Dia membentuk kita menjadi 甚 tentara 至 kasih. 爱仇敌，把炭火放在他们头上。 Dan patutnya kita juga mengasihi musuh kita dan mengenakan bara api di atas kepala mereka. 在这个名单上的有一个传道人跟我说过一件事情，透过不同的人告诉我， Ada seorang hamba Tuhan yang namanya tercantum di dalam daftar ini, dia pernah berkata 他 kepada 当时这 saya. 样对待恶待他的一个看守的人。 Pada saat itu dia berkata kepada penjaga penjara, 他说：“我不会恨你，我一直会为你祷告，直到我离开这个看守所的日子， Ya, 让你的灵魂得救。 dia berkata, aku di dalam penjara akan terus mendoakanmu, bahkan sampai aku keluar penjara pun tetap berdoa kiranya jiwamu diselamatkan. ” 过了一段时间，然后这个传道人手里有一本圣经了， Lalu setelah beberapa hari kemudian, 他不知道为什么， penjaga ini tiba-tiba mempunyai Alkitab, dia tidak tahu 在这 datang 个 dari 传 mana. 道人释放之前，这个警察给他说 Lalu sebelum dia dilepaskan, penjaga itu：“ berkata 哥们儿，你知 kepadanya, 道吗？那个圣经是我送给你的， tahukah bahwa Alkitab ini adalah pemberian saya kepadamu? 我只求一件事，你在我祷告的时候不要咒诅我， Saya hanya memohon ketika Anda berdoa bagi saya, janganlah mengutuk saya. 祝福你的仇敌吧。 Maka berkatilah musuhmu. ” 第三个部分， Poin ketiga, 除掉偷窃的恶习性， yaitu, 塑造一个慷慨的新生活。 yaitu membuang gaya hidup mencuri dan membangun gaya hidup berbagi. 28节，偷盗的不要再偷，总要勤劳劳供，亲手做正当的事，这样才可以把自己有的分给有缺乏的。 Ayat 28, orang yang mencuri janganlah mencuri lagi, tapi baiklah bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. 这里一下子用到诫命第8条不可偷盗，第4条诫命6日都要工作。 Dan di sini juga berkaitan dengan 10 hukum, yaitu hukum ke-8 dan hukum ke-6. 每个基督徒都应该做正当的事。 Setiap orang Kristen sepatutnya mengerjakan hal-hal yang 我们 baik. 今天下午有一个工作坊，就是信仰与工作， Dan salah satunya hari ini di workshop yaitu adalah 基督 marketplace, 徒的伦理职场。 yaitu tentang bagaimana 原来以 etika 小 Kristen. 偷盗的为生的，现在要改变职业。 Orang yang sebelum mencuri sekarang telah berubah profesi. 哎，真的，我听一个强盗信主了以后，就问他们的牧师： Saya 哎， pernah 基督徒有没有强盗的可以做的？ saya pernah 改变 mendengar ada orang yang memberi kesaksian bahwa pernah ada seorang perampok sungguh-sungguh di zaman ini 牧 yang 师就 berubah. 问他说：“强盗是正当事吗？”当然有，365行，个个是出状元。 Lalu kita melihat bahwa ada orang yang bercanda bahwa sebenarnya perampok itu juga adalah sebuah profesi. 没有基督徒的医生、护士，为什么没有基督徒的大盗呢 Nanfan. ？OK，没有基督就没有基督徒的医生，为什么就没有基督徒的强盗？ Oke, kalau misalnya ada dokter yang Kristen, kenapa tidak ada perampok Kristen? 所以圣经说，如果没有诫命，人就不知何为罪。 Maka kita memberitahu kita bila tidak ada hukum, maka manusia tidak tahu apa itu dosa. 但是保罗在此指向一个更高的伦理， Tetapi Paulus di sini membantu kita melihat etika 施 yang 比 lebih 受 tinggi, 更有福。 yaitu memberi 新 lebih 人类的特征， memberi lebih baik daripada 这样的 menerima. 人才可以把自己有的，然后分享给缺乏的人。 Ini adalah gaya hidup yang patut kita hidupi. 基督徒慷慨，因为我们有一位慷慨的上帝。 Kita patut murah hati karena Allah kita murah 特别 hati. 是信徒之家的需要，教会圣工的需要。 Tentu saja kita juga sebagai pemimpin gereja patut mengerti hal ini. 昨天的音乐会好不好？ Apakah konser kemarin baik? 我们是白白得的。 Kita menerima 如果 konser 你有 ini 经济能 dengan 力， gratis. 就应该慷慨的奉献， Tapi bila 支 kita 持这样的施工。 mempunyai uang yang lebih, patutlah kita 基督教的 mendukung 文明 pelayanan 带来了各种各样的基金会、非盈利的慈善机构，造福人类。 Kebudayaan Kristen telah membangun banyak sekali lembaga yang non-profit untuk menjadi berkat bagi lebih banyak orang. 有学校、有医院、有词汇。 Baik itu sekolah, baik itu rumah sakit, baik itu lembaga sosial lainnya. 大方一点吧，亲爱的弟兄姐妹。 Maka marilah kita bersama belajar hidup 最后， murah hati. Terakhir, 让我们效法天父，活出相爱的生活。 mari kita meneladani Allah Bapa kita dan hidup kasih. 中文和英文都翻出来，所以说这是在讲一个总结性的话。 Maka dari itu di sini di ayat pertama pasal 5 ada sebuah kesimpulan. 他把这一段整个作为一个总结，除掉旧的习性，塑造新的样式。 Kesimpulan ini menjadi kesimpulan dari menanggalkan yang lama dan memakai yang baru. 保罗在5章的1到2节开始给我们一个正面的劝勉。 Pasal 5 ayat 1 sampai 2 adalah nasihat Paulus bagi kita yang positif. 1到2节，所以作为蒙慈爱的儿女，你们应该效法上帝，要凭爱心行事，正如基督爱我们，为我们舍了自己，当作馨香的供物和祭物献给了上帝。 Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah sebagai anak-anak yang kekasih dan hidup di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. 想想我们前面刚刚说的3个， Mari kita mengingat lagi 3 poin sebelumnya. 若我们的言语说诚实话，说友善的话， Kata-kata kita bila mengucapkan yang jujur dan yang membangun, 如果在态度上不发怒、不存苦毒，
Jika kita tidak menyimpan kepahitan dan amarah dalam hati kita, 在行事位上做正经的工作，慷慨大方的帮助别人， serta kita mengerjakan hal yang baik dan menjadi orang yang murah 我们 hati, 就在表达基督徒在基督里的根本身份，就是效法上帝，有爱心。 kita sebenarnya sedang menghidupi hidup yang seharusnya, yaitu kita menjadi penurut Allah, anak-anak yang kekasih. 我们进了上帝这个家的门，我们就是跟上帝是性情相合的人。 Ketika kita masuk ke dalam rumah Allah, kita sebenarnya telah menjadi orang-orang yang hatinya telah bersatu dengan Allah. 要凭爱心行事，上帝就是爱。约翰一书。 Allah adalah kasih, kita patut hidup dengan kasih. 换句话说，十诫不光是他救赎我们以后我们感恩的一个要求， Maka dari itu, 10 hukum bukan hanya saja ketuntutan yang Tuhan 也指 berikan 向 kepada 上帝 kita, 自己的道德的属性。 tapi ini juga menunjukkan sifat moral Allah 大家 sendiri. 都知道律法的总纲是什么？ Kita semua tahu hukum yang terpenting adalah 对，爱上帝，爱人如己，不可分开的。 mengasihi Allah dan mengasihi 当别人问 manusia. 耶稣基督什么是律法的第一，耶稣就要回答第二。 Lalu inilah yang menjadi jawaban Yesus bagi orang yang bertanya. 爱上帝和爱上帝的形象，特别是爱上帝的新的创造，绝对不能分开。 Mengasihi Allah dan mengasihi ciptaan Allah, terutama yang mengasihi ciptaan Allah yang baru, tidak dapat dilepaskan 我 keduanya. 和我的妻子这几个月在东南亚侍奉， Saya dan istri saya beberapa hari ini melayani di 我 Asia 看到 Tenggara. 吉隆坡很多基督徒的华人，帮助刚刚从不同国家来的这些难民。 Kami melihat banyak orang Tionghoa di Malaysia yang menerima para pengungsi-pengungsi dari luar negeri, 包括从中国大陆出来的。 termasuk juga ada yang dari Tiongkok. 我在泰国也有机会遇见一个传道人的后代， Lalu di Thailand saya bertemu dengan seorang keturunan hamba Tuhan. 他的爸爸、叔叔和姑姑都是传道人，然后几个月前、2个月前，无辜的被中国政府关押了。 Lalu ayahnya, pamannya, ibunya semuanya adalah hamba Tuhan, tetapi di beberapa kurun waktu yang lalu ditangkap oleh pemerintah Tiongkok. 这个18岁的孩子灵性和成绩都很好，本来应该要去西方读大学的， Anak ini adalah pemuda yang masih berumur 18 tahun yang tadinya mau pergi ke negara barat untuk belajar. 但是父亲被捕的话，他经济就没有来源了， Tetapi karena ayahnya telah ditangkap, dia tidak lagi memiliki, 他被迫离开中国，开始等待他马来西亚大学的入学签证。 dia tadinya sedang menunggu visa dari Malaysia untuk studi di Malaysia. 来到巴厘岛，来到泰国，然后要去香港。 Lalu kami pergi ke Bali dan juga ke Hong Kong. 但你知道吗？ Tapi tahukah saudara, 泰国的新的那些华人移民，刚刚去那半年或者几个月、1年、10年的人，他们打开他们的家，传道人和弟兄姐妹接待这个年轻的人。 orang-orang Tiongkok yang pergi dari untuk berimigrasi ke Thailand, baik itu yang baru dalam 6 bulan atau sudah 1 tahun, mereka justru menerima pemuda ini. 我的妻子告诉他说，如果你10月1号还没有办法去到那个吉隆坡的话呢，上帝的旨意就是让你来这个大会。 Lalu saya dan istri saya berkata, 他 jika 正在我们中间。 pada tanggal 1 Oktober saudara masih belum dapat kembali ke Thailand, maka 我 itu 要 berarti 说的是什么呢？ kamu harus datang ke Indonesia. 请大家为这些许许多多像他这样的人，像他这样的家庭来祷告，用爱心来呵护他们。 Yang ingin saya tekankan adalah marilah kita semua dengan cinta kasih kita mendoakan keluarga-keluarga yang 打 sedemikian. 开你的家，就接待了天使。 Marilah kita buka pintu rumah kita menyambut mereka. 我们可能说一些高大上的事情，但是对我们的弟兄姐妹，这传道人的后代或者其他人的后代，我们不呵护他们，谁来呵护他们？ Kita dapat memikirkan, mempelajari hal-hal yang tinggi, tetapi jika kita tidak menghidupi cinta 他们是 kasih, 神家中的人，是圣约的后代， kita patutnya menyambut mereka karena mereka juga adalah anak-anak 效 Allah. 法上帝自己，如同蒙了厚爱的儿女。 Kita patut meneladani Allah sebagai anak-anak yang kekasih. 但是人是有限的， Tetapi manusia sungguh terbatas. 怎么效法一个无限的上帝？ Bagaimana caranya kita meneladani Allah yang tidak terbatas? 通常保罗会说：“你们效法我，如同我效法基督。” Paulus berkata, teladani aku sebagaimana aku meneladani Kristus. 彼得也这样告诫我们：因为上帝是圣洁的，你们也要圣洁。 Petrus juga berkata, kuduslah sebab Allahmu kudus. 我们可以效法上帝可传递的属性，让上帝成为我们的楷模。 Kita dapat mempelajari dan meneladani atribut-atribut Allah yang memang 在一个 adalah 层面来说，福音跟律法是对立的；在另一个层面，福音跟律法是一致的。 sama seperti kita melihat ada waktunya Injil dan Taurat itu kelihatan bertolak belakang, tapi sebenarnya keduanya adalah bersatu. 你注意保罗在后面怎么讲我们爱的源头的？ Mari kita melihat Paulus 他又 bagaimana 回到能力了。 menyatakan sumber kasih kita dan kuasa kita. 凭爱心行事，正如基督爱了我们，为我们舍己，当作馨香的供物、祭物献给上帝。 Hiduplah dalam kasih sebagaimana Kristus juga mengasihi dan telah menyerahkan dirinya sebagai persembahan korban 亲 harum. 爱的弟兄姐妹， Maka saudara-saudari 我们 sekalian, 爱是因为上帝先爱我们。 kita mengasihi karena Allah mengasihi kita terlebih dahulu. 基督以他的大爱爱了我们，爱了教会， Kristus mengasihi kita dengan cinta kasih 为我 juga 们舍己 mengasihi，gereja dan 这是 berkorban 我 bagi 们 gereja. 力量的来源。 Ini adalah sumber kekuatan kasih kita. 说到底，效法上帝，在这个上下文
是效法道成肉身、复活升天的基督。他接下来就谈到这儿了， Dengan kata lain, 效法他的长子。 penurut Allah berarti meneladani anak 我要结束了， Allah. Saya akan 我们已 mengakhiri. 经是新人类了， Kita semua sebagai ciptaan yang baru. 有了不能够夺去的耶稣基督里复活的生命。 Kita telah memperoleh hidup yang tidak dapat direbut oleh siapapun. 我们今天还在地上， Kita masih hidup di dunia ini, 就像刚刚那个 In Christ Alone 在基督里那首诗歌讲的， sama seperti lagu In Christ Alone yang telah 无 kita 论是人间 nyanyikan. 的伎俩，还是魔鬼的引诱， Baik itu perangkap iblis 我 ataupun 们有一位大祭司为我们带导。 gangguan di dunia, kita tetap 我 tidak 们要 takut. 在上帝和基督的牺牲的大爱里面，有形有体的活出新生活来， Kita patut untuk menghidupi hidup yang baru yang ada di dalam Kristus ini. 因为我们就是耶稣基督的手，我们就是耶稣基督的脚。 Karena kita adalah tangan dan kaki Kristus. 我用一个故事做结束，你们多少人看过《Saving Private Ryan》拯救大兵瑞恩的故事？ Saya ingin memakai cerita ini, Indonesia. yaitu Saving Private Ryan, Oke. untuk menutup khotbah saya pada hari ini. 在那个影片的结束， Di akhir film 有一个 tersebut, 老兵在那个二战的公墓面前问他的妻子和家人， ada seorang tentara veteran yang bertanya di depan pemakaman perang ：“Do I dunia have a good kedua. life？ 我是否活出一个美善的人生？” Di depan pemakaman perang dunia kedua, dia bertanya kepada istrinya, apakah hidup saya telah berkenan? 他在拯救他的这一个德国战场的8个战友阵亡牺牲面前，对他的 Captain Miller 在说：“Do I have a good life？” Dia bertanya kepada Captain Miller yang memang adalah kaptennya, dan pada saat itu dia mengingat kembali apa yang terjadi di masa 我 lalu. 活出了美善的人生吗？ Dan dia bertanya, apakah hidup 我 saya sungguh 活出了你 bermakna? 对我的期待吗？ Apakah saya mencapai impian yang 因为当 seharusnya? 时是这个马歇尔的将军元帅跟上帝下达的指明说，这家孩子3个孩子里头，2个都阵亡了，这个孩子一定要把他带回来。 Karena waktu itu perintah yang dia terima adalah harus menyelamatkan Ryan satu-satunya orang. 结果瑞恩真回来了， Dan Ryan memang 一家 selamat. 几口在这个墓地面前， Dan demikian dia punya keluarga dan mereka sekeluarga berdiri di depan pemakaman. 他不断在一生中问一件问题： Dia terus-menerus bertanya satu 我 kalimat 这个8 sepanjang 个弟 hidupnya. 兄为我死，我该怎么活？ Yaitu 8 orang telah mati agar saya dapat selamat. 亲爱的弟兄姐妹， Maka saudara-saudari sekalian, 上帝的儿子为我们死了， anak Allah telah mati bagi 我们应该 kita. 问自己，每天要问这个自己， Sepatutnya kita tiap hari bertanya kepada 问这 diri 个 kita. 旧人，问这个新人。 Bertanya kepada manusia lama kita, manusia baru 我们 kita. 今天活着，是为了为我们死而复活的基督活着吗？ Apakah hidup kita sungguh-sungguh hidup demi Kristus yang telah mati bagi kita? 如果是，答案是很明确的。 Bila sungguh demikian, maka jawabannya sangat jelas. 让我们的行事为人与我蒙召的恩相称。 Kiranya hidup Om, kita kita sungguh祷告。 berpadanan. 天父，我们感谢赞美你， Bapa di surga, kami bersyukur padamu. 你是我们的元帅， Engkau adalah 你 pemimpin 是 kami. 新人类的头， Engkau adalah 你是 kepala 教 manusia 会的 baru. 元首， Engkau adalah 你 kepala 是我们 gereja. 家中的头， Engkau adalah kepala keluarga kami. 帮助我们在人生的很多层面，要来靠你的恩典活出这个新人。 Tolonglah kami ya Tuhan di dalam setiap aspek hidup kami menghidupi manusia baru. 我们知道没有办法靠我们自己， Kami tahu kami tidak sanggup bersandar pada diri kami. 但是让那个死而复活、今天升到高天、掌权的基督，在我们的生命中显明我们属于他。 Tapi kiranya Kristus yang telah naik ke surga membantu kami untuk terus-menerus menyatakan hidup ini. 祷告感恩，奉主耶稣基督的名。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.